Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Jumlah jangkitan COVID-19 global dilaporkan menurun secara mendadak. Minggu lalu, kes jangkitan jatuh ke paras paling rendah sejak Mac 2020. Menurut laporan terkini Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), jumlah kes turun 28% kepada 3.1 juta pada minggu epidemiologi yang berakhir pada 11 September. Susulan itu, Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa semua pihak berganding bahu menamatkan penularan wabak berkenaan. Sekiranya tidak mengambil peluang tersebut, dunia bukan sahaja berisiko menghadapi lebih banyak varian selepas ini, malah berdepan lebih banyak kematian dan ketidakpastian. Presiden China Xi Jinping tiba di Uzbekistan untuk lawatan negara dan menghadiri mesyuarat ke-22 Majlis Ketua Negara Pertubuhan Kerjasama Shanghai SCO. Ketibaan Xi di lapangan terbang Samarkand disambut rakan sejawatannya Shavkat Mirziyoyev serta Perdana Menteri Abdullah Aripov. Xi dan Mirziyoyev akan mengadakan perbincangan bagi mengukuhkan kerjasama dua hala selain mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Lawatan pemimpin China itu turut menjadi tumpuan apabila beliau dijadual mengadakan pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin. SCO turut disertai pemimpin dari India, Pakistan, Kazakhstan dan beberapa negara Asia Tengah. Dalam perkembangan lain, taufan Moifa membadai bahagian pantai timur China buat kali kedua. Agensi berita Xinhua melaporkan Moifa yang berkelajuan sehingga 126 km sejam mendarat di daerah Fengxian, Shanghai pada pukul 12.30 tengah malam waktu tempatan. Berikutan itu, pentadbiran meteorologi pusat mengeluarkan amaran angin kencang beserta hujan lebat berlaku di sepanjang pesisir pantai. Pihak berkuasa dan penduduk di kawasan berhampiran diminta bersiap sedia berdepan kemungkinan berlakunya banjir. Sementara itu, Shanghai Airport Group dalam kenyataan mengumumkan penjadualan semula penerbangan di dua lapangan terbang. Lain pula di Hong Kong, suhu panas melampau direkodkan buat kali kedua bulan ini. Balai Cerap Hong Kong memaklumkan suhu 35.4 darjah Celsius dicatat pada petang Selasa. Paras tertinggi sebelum ini adalah 35.3 darjah Celsius iaitu pada Isnin lepas, sekaligus memadam rekod bacaan suhu tertinggi sejak tahun 1963. Balai Cerap menjangkakan situasi itu berterusan sehingga awal minggu depan. Perdana Menteri Sweden Magdalena Andersson umum akan meletak jawatan selepas blok haluan kanan memenangi pilihan raya Ahad lepas. Blok berkenaan dijangka memenangi 176 daripada 349 kursi parlimen yang dipertandingkan. Lebih 99% kawasan telah selesai proses kiraan undi. Andersson akan menyerahkan surat peletakan jawatannya esok dan tanggungjawab seterusnya diserahkan kepada Speaker. Seorang bayi berusia 4 bulan dan lelaki berumur 45 tahun antara 16 mangsa yang terselamat dalam tragedi bangunan kediaman runtuh di Amman, Jordan. Manakala 3 lagi mayat ditemukan, menjadikan angka korban meningkat kepada 9 orang. Operasi giat dijalankan oleh anggota penyelamat bagi mengesan baki mangsa yang terperangkap. Jurucakap Kerajaan Faisal Shibol menyifatkan operasi mencari mangsa yang masih hilang adalah sukar. Ini memandangkan keadaan struktur muka bumi, bangunan berdekatan antara satu sama lain serta koridor yang sempit. Bangunan kediaman 4 tingkat di Jabal Al-Wabida itu runtuh pada Selasa. Bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester City mengukuhkan kedudukan dalam carta kumpulan G selepas menumbangkan Borussia Dortmund 2-1 awal pagi tadi. Dortmund terlebih dahulu membuka tirai jaringan hasil penyudah Jude Bellingham pada minit ke-56. The Citizen bagaimanapun bangkit di penghujung perlawanan dengan 2 gol pantas jaringan John Stones dan Erling Haaland. Dalam saingan kumpulan A, Napoli turut melakar kemenangan kedua menewaskan Rangers 3-0. Sementara itu, Chelsea diikat seri 1-1 oleh RB Salzburg dalam aksi kumpulan E. Manakala AC Milan mengalahkan Dinamo Zagreb 3-1 untuk memimpin kumpulan. Keputusan lain, Real Madrid menjinakkan RB Leipzig 2-0, Juventus dimalukan Benfica 1-2.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Saksikan perkembangan Sukma ke-20 hanya di RTM Rakan Penyiar Rasmi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.